TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Wani ucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya hos anda Wani Carey. Okey, baiklah. Hari ini baru saja calon-calon SPM habis menduduki kertas matematik. Macam mana? Senang tak? Rasa lega tak? Dah habis kertas pengiraan hari ini ya. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat pecutan akhir untuk subjek yang menarik juga, iaitu subjek pendidikan moral. Tapi kalau nak tahu siapa guru jemputan dia, kenalah tunggu sampai habis, okey? Sekarang ini seperti biasa, Wani nak ingatkan untuk kekal menjaga SOP. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, basuh tangan, pakai pelitup muka macam Wani ni. Dan paling penting, kena jaga penjarakan sosial. Okey, baiklah. Mesti anda tertanya-tanya siapakah guru yang akan kita jemput untuk pendidikan moral hari ini. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Be the best. Itulah dia moto guru jemputan kita hari ini. Selamat datang Cikgu Yap. Ya. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Wani yang cantik. Cikgu pun cantik juga. Baju hari ini warna-warni Cikgu. Sangat cantik. Terima kasih. Okey, inilah dia. Guru jemputan kita hari ini diberi nama penuhnya Cikgu Yap Kim Yin. Tapi kita boleh panggil Cikgu Yap sahaja ya. Ya, betul. Alright Cikgu, terima kasih sudi datang ke studio Road to Success hari ini. Dan sebelum kita mulakanlah, pelajar-pelajar nak tahu hari ini Cikgu untuk subjek pendidikan moral apa yang ingin Cikgu fokuskan untuk subjek hari ini? Untuk pecutan akhir ni kita perlu fokuskan kepada kelemahan-kelemahan atau kesilapan-kesilapan anak murid kita yang selalunya buat. Dan kita akan fokus sedikit contoh soalan yang murid akan belajar macam mana menjawabnya. Contoh soalan struktur dan contoh soalan esei. Okey, secara keseluruhannya pendidikan moral ada satu kertas sahaja. Ya, betul. Cikgu? Satu kertas sahaja. Tapi ada juga yang kata kertas pendidikan moral ni agak susah kerana nak menghafal nilai-nilai dia tu Cikgu. Betul ke? Sebenarnya tidak susah pun sebab anak murid ini belajar nilai ini hanya 36 nilai sejak tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sahaja. Mestilah dah ada masa yang panjang untuk hafal kan? Betul. Tidak susah pun. Ya, Dan itu. lagi saya dah sediakan sebelum ini teknik menghafal nilai. Itu dia. Cikgu Yap dah bawakan teknik yang istimewa untuk anda semua. Tapi sebelum tu, kita nak dengar dululah pandangan calon SPM mengenai subjek pendidikan moral. Mari kita saksikan. Didik TV KPM. Hai semua, nama saya Suraj, anak lelaki Sami Kanu dari SMK Datuk Undang Musa Anas Kuala Kelawang Jerubu Negeri Sembilan. Di sini saya ingin berkongsi kepada anda semua tips untuk menjawab soalan moral. Pada bahagian esei, iaitu soalan nombor 10, 11 atau 12, kita harus memberikan huraian dan nilai yang sewajarnya berdasarkan soalan yang ditanyakan dalam peperiksaan. Bagi saya, pendidikan moral telah mengajar saya untuk bersikap baik, berdisiplin dan bersasiar tinggi dalam kehidupan seharian. Selamat sejahtera. Saya Wishmara, anak lelaki R. Kansanmurti dari SMK Datuk Undang Musa Azhar, Kuala Kelawang Jerebu Negeri Sembilan. Tips untuk skor pendidikan moral daripada saya ialah kita haruslah menghafal ke-36 nilai untuk menjawab soalan nilai dan memberi keterangan berdasarkan situasi yang diberikan dalam soalan. Seterusnya, manfaat mempelajari pendidikan moral memberi kita untuk berfikir secara analitik dan kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih.
Selamat sejahtera semua, nama saya Humechi dari SMK Datuk Undang Musa Ahad, Kuala Gelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Cikgu moral saya ialah Cikgu Yap Hin In. Cikgu Yap ialah seorang yang bertanggungjawab terhadap kerjayanya sebagai seorang guru. Pada pandangan saya, bahagian esei ialah bahagian yang mudah untuk dijawab. Hal ini kerana bahagian esei tiada jawapan yang tertentu dan bahagian esei mempunyai jawapan yang sangat luas. Seterusnya, soalan yang susah untuk dijawab ialah soalan yang berkaitan dengan akta dan jabatan. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Yap kerana sanggup mengobal masa untuk mengadakan kelas tambahan kepada kami. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Itu dia. Ada ramai yang kata kertas pendidikan moral bahagian esei paling mudah untuk dijawab, ya cikgu? Ya. Dan murid-murid kata cikgu pun sangat bertanggungjawab untuk membuat kelas tambahan yang banyak untuk mereka semua. Itu tanggungjawab saya. Ya, memang sebenarnya kalau dah cukup latihan ni, tak ada masalah lah untuk setiap pelajar itu skor subjek pendidikan moral, ya cikgu? Betul, A+. Okey. Alright, sekarang ini cikgu saya nak ajak cikgu lah. Jom. Okey. Dipersilakan cikgu, kita nak pakai hand sanitizer ni sebelum kita mulakan. Okey. Cikgu pakai dulu. Ya. Alright, saya pun pakai juga. Ini dia. Kita mesti Kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Untuk mengelakkan diri kita terjangkit oleh kuman-kuman yang kita tak nampak. Lebih-lebih lagi virus yang sekarang ini sedang merebak lah. Okey. Alright, sekarang ini kita nak ajar juga cara untuk simpan mask. Macam warna dia bekas simpanan warna sendiri. So, cikgu pun ada bekas yang cikgu bawa. Ya. Okey. Kita kena ikut SOP. Betul cikgu. Jadi kalau ada bekas lebih bagus. Kalau tak ada bekas, kalau rasa nak buka mask tu, rasa mask dah tercemar tu, bolehlah buang dan kita pakai mask yang baru. Okey cikgu. Mari kita pergi ke tempat asal kita datang tadi. Alright. Jadi kita pun dah bersedia, kita sentiasa menjaga jarak. Apa yang penting kena patuh pada SOP. Dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sama-sama membuat pecutan akhir untuk pendidikan moral bersama dengan Cikgu Yap. Hanya di Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Find books that have a compilation of past year questions because it helps you prepare yourself. Second, you need to download an app that can help you lock your phone for a certain period of time so that you don't get yourself distracted. Third, you need to make sure that you, at the very least, score a C credit for your compulsory subject because then you don't have to worry about getting yourself into a good university. Hope this helps! One of the tips that I can definitely recommend is it's always better to study in a group. You get to discuss the questions, brainstorm answers, and you can reflect with one another. So remember, always trust in the power of knowledge sharing, and you're good to go. Hi, well my 3 tips for this year's SPM student is to not study last minute, do not overcomplicate your questions, and to always reread the questions and double check your answer. Thank you and good luck! Please stay positive. I know you might feel anxious before you start your exam, but surround yourself with positive friends that can motivate you, and always remind yourself that you have prepared and you are ready to answer the question. Hi! To score A for your SPM, please stay hydrated, have a good rest, and don't forget your breakfast. Okay? Good luck! Didik TV KPM. KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pecutan akhir untuk pendidikan moral hari ini, Wani nak ingatkan seperti biasalah. Ni nampak hand sanitizer ni, kena sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, sebelum kita nak sambung dengan sesi kita hari ini, apa kata kita dengarkan dulu pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan moral. Didik TV KPM. Hai semua, nama saya Suraj, anak lelaki Samikano dari SMK Datuk Undang Musa Ahad, Kuala Gelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Di sini saya ingin berkongsi kepada anda semua tips untuk menjawab soalan moral.
Pada bahagian esei, iaitu soalan nombor 10, 11 sampai 12, kita harus memberikan huraian dan nilai yang sewajarnya berdasarkan soalan yang ditanyakan dalam peperiksaan. Bagi saya, pendidikan moral telah mengajar saya untuk bersikap baik, berdisiplin dan bersasiar tinggi dalam kehidupan seharian. Selamat sejahtera. Saya Wishmara Analalagi R. Kansanamurti dari SMK Datuk Undang Musa Azhar, Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Tips untuk skor pendidikan moral daripada saya ialah kita haruslah menghafal ke-36 nilai untuk menjawab soalan nilai dan memberi keterangan berdasarkan situasi yang diberikan dalam soalan. Seterusnya, manfaat mempelajari pendidikan moral memberi kita untuk berfikir secara analitik dan kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Selamat sejahtera semua, nama saya Humeichi dari SMK Datuk Undang Musa Ahas, Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Cikgu moral saya ialah Cikgu Yap Hin In. Cikgu Yap ialah seorang yang bertanggungjawab terhadap kerjayanya sebagai seorang guru. Pada pandangan saya, bahagian esei ialah bahagian yang mudah untuk dijawab. Hal ini kerana bahagian esei tiada jawapan yang tertentu dan bahagian esei mempunyai jawapan yang sangat luas. Seterusnya, soalan yang susah untuk dijawab ialah soalan yang berkaitan dengan akta dan jabatan. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Yap kerana sanggup mengobal masa untuk mengadakan kelas tambahan kepada kami. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Itu dia subjek pendidikan moral. Bukan sahaja kita belajar nilai untuk menjawab dalam SPM, tapi pendidikan moral ini sendiri memberikan nilai yang baik dalam kehidupan seharian kita. Contohnya sentiasa berdisiplin, sikap rendah hati, baik hati dan pelbagai lagi. Okey, nampaknya hari ini cikgu kita akan bawakan anak murid cikgu sendiri ya dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Mari kita persilakan mereka semua. Hello everyone, how are you? Hello. Hai. Okey. Cikgu ni semua anak murid cikgu ya? Ya, saya. Okey, apa kata kita berkenalan dulu dengan mereka? Mungkin cikgu boleh perkenalkan satu demi satu. Okey, yang di hujung sekali yang perempuan atas tu, Lee Xiao Kuan. Hai. Hello Lee Xiao Kuan. Lee Xiao Kuan. Yang ni Syamila. Pelajar perempuan India, Syamila. Hai Syamila. Yang itu Humeichi. Hai Humeichi. Hai. Yang ini Wish ni pelajar yang sangat hebat. Akan pergi ke peringkat kebangsaan. Wow. Untuk F1. F1? Ya, wow. Sekolah saya. Hello. Power lah Wish. Okey, hello. Yang itu Chang Ji Ying. Hai Ji. Yang ni Syuraj yang handsome. Hai Syuraj. Okey, nampak tu Syuraj punya background sangat rock you. Itu menarik dia punya background tu. Okey, kepada semua pelajar selamat datang ke studio Road to Success. Kita nampak ada pelbagai kaum di sini, satu Malaysia ya cikgu. Okey, dan hari ini cikgu akan sama-sama membuat pecutan akhir untuk pendidikan moral bersama dengan anda yang sedang menonton di rumah. Jadi kalau cikgu sudah bersedia, dipersilakan cikgu. Ya, terima kasih Wani. Okey. Hari ini kita akan belajar macam mana nak buat pecutan akhir dan skor A+. Kita tengok. Okey, mula-mula kita akan tengok sedikit format soalan. Kemudian kita pergi kepada kesilapan umum yang akan selalunya dilakukan oleh anak murid semasa menjawab soalan struktur. Kemudian tips menjawab dengan betul. Maksudnya tips menjawab soalan struktur ini dengan cara yang betul. Kemudian cikgu akan bagi contoh soalan struktur. Kemudian kita masuk kepada bahagian kesilapan umum bagi soalan esei. Dan tips pula untuk menjawab soalan esei ini dengan cara yang betul. Kan? Cikgu akan bagi contoh soalan esei. Dan last sekali kita pergi kepada peringatan penting. Okay, marilah kita tengok format soalan. Seperti anak murid kita yang biasa tahu, soalan ini ada bahagian A dan B. Bahagian A, soalannya struktur 8 soalannya wajib jawab. Cikgu cadangkan guna 11 atau 12 minit untuk menjawab setiap soalan. Jadi jumlahnya 100 minit. Kita pula pergi tengok bahagian B, esei. Esei ada 3 esei di sini. 3 esei tapi
kita wajib jawab 2 soalan. 2 sahaja? 2 sahaja. Okey. Dan setiap soalan esei itu hanya memperuntukkan 20 minit. Kita tinggalkan 10 minit untuk menyemak jawapannya. Tetapi jika anda mampu menjawab ketiga-tiga eseinya, go ahead. Tapi jangan paksa diri. Okey, apakah teknik untuk menjawab ini? Okey, kita perlu hafal semua nilai seperti yang diceritakan oleh tadi Wish. Bagus tu. Okey, tetapi yang paling penting, tidak perlu menghafal kata kunci. Kenapa tidak perlu menghafal kata kunci? Nanti cikgu akan ceritanya. Wani tahu tak? Nampak muka macam tak faham aja. Itu cikgu, saya sedang cuba untuk faham. Tapi cikgu terangkan dulu, nanti kalau tak faham saya tanya. Okey. Okey, kita nak baca soalan ni sebanyak 2 kali. Kemudian nak kena pasti watak dalam situasi yang diberikan. Kemudian jawab soalan ini ikut situasi. Dan perlu beri meneliti markah yang diperuntukkan sebelum menjawab soalan. Okey cikgu, tadi cikgu kata murid-murid tak perlu hafal kata kunci tapi kena hafal nilai. Kenapa tu cikgu? Itu soalan yang paling tepat sekali. Kenapa kita tak perlu hafal kata kunci? Sebab kita jawab soalan berdasarkan situasi. Bukan berdasarkan kata kunci. Dan sekarang kita tahu kementerian kita mengadakan pembelajaran abad ke-21 yang menguji anak murid kita bukan sahaja menguasai pengetahuan dan ilmu tetapi menguasai cara menyelesaikan masalah berdasarkan situasi. Bukan lagi hafal-hafal semuanya. Cerita hafal tu tak adalah ketinggalan zaman. Maksudnya bukan setakat menghafal tapi perlu faham situasi. Faham situasi, menyelesaikan masalah mengikut situasi yang berbeza. Okey, baik cikgu. Sekarang saya faham. Bagus. Okey, kita tengok apakah kesilapan umum ketika anak murid kita menjawab soalan serta. Okey, apa yang dikatakan jawapan umum? Jawapan umum itu jawapan yang tidak khusus. Okey, contoh, cikgu bagi contoh di sini. Bagaimanakah seorang murid boleh berjaya dalam pelajaran? Okey, calon selalunya anak murid kita akan ikut yang ni, melakukan sesuatu untuk berjaya. Kenapa anak murid kita akan tulis melakukan sesuatu? Sebab mereka terikat dengan kata kunci. Itulah sebabnya cikgu kata jangan hafal kata kunci. Okey, nanti akan tanya, apa pula jawapan yang betulnya? Ini jawapan yang khusus. Murid perlu tumpukan perhatian dalam pelajaran. Kita bandingkan dua ini. Melakukan sesuatu, kita tak nampak. Kita tak nampak usaha anak murid untuk berjaya. Tetapi kalau kita tulis, anak murid kita tumpukan perhatian untuk pelajaran. Kita nampak kan usaha dia. Lebih jelas. Betul. Dan contoh satu lagi jawapan. Boleh buat kerja sekolah. Kan? Jelas kan? Ya, jelas cikgu. Okay. Wani zaman dulu mesti anak murid yang sangat bijak. Terima kasih cikgu. Kita tengok. Okey, soalan lain. Bagaimanakah pihak sekolah dapat mengatasi masalah ponting di sekolah? Kita ni bagaimanakah nak mengatasi masalah? So, caranya apa? Tetapi anak murid selalunya menjawab mengadakan kempen. Kempen ni salah. Sebab kalau calon jawab kempen, mungkin dalam tanggapan cikgu akan faham kempen gotong royong. Kempen gotong royong tak ada kaitan dengan masalah ponting pun. Betul kan? Ya, betul. Tidak lengkap jawapan dia. Kita tengok. Pihak sekolah akan mengadakan kempen kesedaran hadir ke sekolah. Ini dapatlah mengatasi masalah ponting. Ya, betul. Jelas kan? Jelas, cikgu. Kita tengok. Satu lagi. Atau kita boleh jawab cara yang simple saja. Iaitu menguat kuasa peraturan sekolah. Okey?
kita go on. Jawapan yang umum juga. Kesan soalan tanya kesan ponting sekolah. Okey, calon jawab. Mereka boleh berfikir tentang kesan buruk. Kesan buruk tu kita tak dapat nak bayangkan apa dia kesan buruk. Tapi kalau kita lihat contoh di sini, mereka perlu sedar kesan buruk ponting sekolah, iaitu dibuang sekolah. Atau jawab terus, digantung sekolah, pelajaran merosot. Senang kan? Ya, senang. Ya, tak susah pun. Kita sentuh pula kesilapan ejaan nilai. Ya. Okey, contoh. Ini nilai dia. Calon akan tulis nilai telur ransi. Telur ransi. Agaknya anak murid kita kan selalu makan telur. Dia ingat telur je kan? Ya, cikgu. Sebenarnya toleransi yang betul. Ya. So, nilai ini, ejaan tu perlu tepat. Ya. Nah, ingat ya, Suras jangan senyum. Cikgu tahu. Suras pernah salah ni. Ingat lagi kan? Siapa tu pernah buat tu. Dia pernah buat dah. Okey. Nilai kesederhanaan. Ini pun sebab ini imbuhan habitan. Panjang perkataan dasar dia. Sederhana. So, dia akan jadi kesederhanan. Dah hilang satu. Itu siapa selalunya buat tau. Mici. Ingat lagi kan Mici? Okey. Padahal cikgu tertinggal huruf A je. Betul lah. Satu tu je cikgu. Satu, sorry lah. Salah. Tak dapat. Tidak membawa maksud yang betul. Ya. Sedangkan tadi saya dah cerita, 5 tahun anak murid kita menghafal nilai 36 nilai dalam 7 bidang je. Ya. Okey, nilai kemampanan alam sekitar. Kita tengok. M. Mampan. Nah, salah tu. Mapan baru betul. Kemapanan alam sekitar. Sebenarnya tak susah kan? Betul cikgu. Dah belajar 5 tahun, mestilah kena ingat dah cikgu. Kita tengok. Susun atur nilai yang diterbalikkan. Nilai menghargai dan menyayangi alam sekitar. Yang ni salah. Sepatutnya menyayangi di depan. Kemudian nilai mematuhi undang-undang dan peraturan. Terbalik juga. Sepatutnya peraturan di depan. Kenapa? Agaknya saya nak uji Wani ni. Kenapa kita salah di sini? Boleh jawab cikgu. Saya rasakan cikgu tak boleh jawab lah sebab saya nampak menyayangi dan menghargai itu sama je dengan menghargai dan menyayangi. Tapi terbalik. Takkan salah cikgu? Okey, kita tanya. Kita sayang dulu, baru kita akan menghayati. Kemudian, barulah kita akan menghargai. Oh, ada proses dia? Of course. Faham. Kan? Betul kan? Syamila? Ya, patutlah tadi. Syamila. Patut tadi diorang senyumkan saya, yang cikgu. buat kesilapan ni kan. Jangan diam-diam. Ingat dia. Baru saya faham. Okey, kita lihat pada penggunaan imbuhan pula. Imbuhan yang salah pun tidak ada markah juga. Contohnya, nilai yang betul, nilai cinta akan negara. Tambah tangan gatal, tambah satu I. Sorry. Tidak ada markah. Nilai bertanggungjawab betul, tetapi tanggungjawab salah. Murid buat kesilapan ini kerana ada satu nilai lagi, tanggungjawab terhadap keluarga. Di situ tidak ada ber. Di sini ada ber. Kena bezakan betul-betul. Baik. Okey. Di sini, kurang satu B di sini. Yang ini baru betul. Nilai menghormati hak golongan, kurang berupaya. Ini baru betul. Kena ada ber juga di depan dia. Betul. Kita lihat kesilapan dari segi penggunaan kata sendi pula. Okey. Nilai kasih sayang kepada keluarga. Nilai kasih sayang terhadap keluarga. Okey. Mana yang betul ni? Yang merah ni salah. Okey, yang ni baru betul. Dan nilai bertanggungjawab kepada keluarga. Yang tadi saya ceritalah. Nilai tanggungjawab terhadap keluarga. Baru betul. Okey. Ni terhadap dan kepada. Kena hati-hati. Mencabar juga ya cikgu sebenarnya.
Sebenarnya kalau belajar dengan Cikgu Yap, tidak pun. Senang. Anak murid saya dapat skor. Ya. Kan? Betul kan, Wish? Semangat betul ya. Okey. Kesilapan penggunaan dari segi kata hubung pula. Nilai hormat taat kepada anggota keluarga. Tetapi yang betulnya, nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga. Nilai taat setia. Yang betul di sini, yang salah di sini. Nampak tak yang perkataan penggunaan kata hubung? Ada kalanya ada tan, ada kalanya tak ada tan. Nampak cikgu? Hormat dan taat dan nilai taat setia. Tapi kenapa taat setia itu betul padahal tak ada dan pun tengah-tengah dia? Taat setia kan sama maksud dia. Ah. Hormat sama tak masuk dengan taat? Tak sama. Tak sama kan? Jadi kita perlulah ada dan. Oh, faham. Okey, baik-baik. Dan tu untuk membezakan sebenarnya. Betul. Okey, baik-baik. Bukan susah kan? Senang cikgu bila belajar dengan Cikgu Yap. Terima kasih. Okey, kita sambung lagi dengan kesilapan penggunaan kata sendi. Sama juga nilai kasih sayang terhadap keluarga, nilai tanggungjawab terhadap keluarga. Cikgu ada teknik dia. Bagaimana nak ingat? Kita tengok di sini. KTHM. Apa dia KTHM? Ingatan dia. Kahwin tahun hadapan mahu. Okey. Okey, kita tengok. K, kasih sayang. Okey. T, tanggungjawab. Okey, dua perkataan ini terhadap susun bersama. H, hormat dan taat kepada anggota keluarga. Itu penggunaan kata sendi kepada. Jadi tidak akan silap. Okey. Okey, kita tengok. Taat setia kepada raja dan negara. Selalunya buat silap kan? Macam manalah kita nak bezakan hormat dan taat tu kan? Okey, ini hints dia. Calon telefon siapa? Kita ingat. Telefon siapa? Kan dia rapat? Ya. Telefon siapa? Rapat kan? Ya, taat setia. Senang kan? Senang cikgu. Okey, kita tengok seterusnya. Kesilapan pengguna watak pula kan tadi saya cerita. Kita jawab ikut situasi. Dan kalau ikut situasi, kita kena faham soalan. Okey, contohnya kita lihat. Uraikan peranan kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 daripada terus menular dalam negara. Okey, kita perlu memakai pelitup muka. Anak murid selalunya akan ingat, kita kena pakai mask. Okey, dia akan tulis, kita perlu memakai pelitup muka. Sedangkan watak di sini, siapa dia? Peranan kerajaan. Kerajaan. Kita kerajaan ke? Tidak. Tidak. Jadi salah. Siapa dia? Kerajaan menguat kuasa langkah perintah kawalan pergerakan atau terus kepada PKP. Menguat kuasa langkah PKP. Cukup. Atau kita jawab kerajaan menggalakkan rakyat memakai pelitup muka. Bukan kita perlu memakai pelitup muka. Salah. Beza kata nama di situ. Betul. Kena hati-hati tu. Okey, teknik untuk mencapai markah yang sangat cemerlang dalam soalan struktur. Okey. Yang pertama, gariskan kata kunci. Apa yang dikatakan gariskan kata kunci? Highlight. Highlight kata kunci. Ingat, perlu bawa highlight pen masuk dalam Dewan Peperiksaan. Teliti setiap bahagian markah dia. Nanti kita akan sentuh. Guna ayat yang mudah dan pendek sahaja. Kerana yang ini menguji cara menyelesaikan masalah. Bukan menguji kertas bahasa Melayu, tata bahasanya. Janji kita faham apa yang dicatat oleh calon anak murid kita. Pasti jawab semua soalan struktur. Jangan tinggalkan yang kosong. Ingat, tambah satu nilai, satu huraian. Kenapa nak tambah? Andaikan soalan minta 2 nilai, kita tambah 1 nilai. Kita tambah lagi 1 huraian. Kita bimbang nanti,
jawapan yang depan itu salah. Jika salah, yang belakang sini kalau betul, kita boleh dapat markahnya. Oh, okey. Maksudnya orang kata standby lah jawapan yang betul. Memang sangat bijak. Okey. Okey. Mari kita belajar contoh soalan struktur ya. Okey, ready? Anak murid semua okey? Belajar masih okey ya? Segar lah tengok. Segar. Bagus. Ya. Okey, kita tengok. Xiao Kuan boleh baca soalan? Okey, siapa nak baca? Xiao Kuan boleh baca? Okey, seorang volunteer. Okey. Lee Xiao Kuan. Okey. Keadaan ini diburukkan lagi dengan cuaca kini yang kerap hujan hingga menyebabkan struktur jalan menjadi lemah dan mudah pecah sehingga terbentuknya lubang. Sebahagian laluan sedia ada juga tidak dilengkapi papan tanda ciri keselamatan yang begitu diperlukan pemandu yang menggunakan laluan berkenaan pada sebelah malam. Maklumat di atas merupakan aduan yang dibuat oleh penduduk. Masalah tersebut cukuplah tu, Xiao Kuan. Xiao Kuan. Okey. Lee Xiao Kuan dah baca selebihnya. Okey. Thank you Lee Xiao Kuan. Xiao Kuan, nampak tak skrin di sini depan sini? Nampak? Okey. Cikgu dah highlight yang warna biru ini. Mungkin akan tanya, calon kita akan tanya anak murid, kenapa kita nak highlight yang ni? Kita highlight yang ni, nanti kita tengok tanpa ayat-ayat yang lain, kita akan faham soalannya. Kita tengok sama-sama. Okey. Maklumat di atas merupakan aduan yang dibuat oleh penduduk seperti yang Xiao Kuan baca tadi. Masalah tersebut sudah dilaporkan sejak berbulan-bulan lalu tetapi tiada tindakan yang diambil. Kita tengok soalan. Cikgu yang highlight ni, struktur jalan lemah. Lubang. Tidak dilengkapi dengan papan tanda ciri keselamatan yang diperlukan malam. Aduan penduduk dilaporkan berbulan-bulan tetapi dia ada tindakan diambil. Faham kan? Faham. Itu gunanya kita highlight soalan. Ya. Okey. Marilah kita cuba menjawabnya. Okey. Okey, Vish boleh baca soalan? Okey, Vish. Boleh cikgu. Rakyat mengamalkan nilai kebebasan bersuara. Berdasarkan maklumat di atas, jelaskan maksud nilai murni tersebut. Okey, kita lihat. Dua markah di sini. Tidak ada huruf Roma pun. Dua garis lurus sahaja. Jadi, dua markah di sini. Kita lihat. Siapa nak bagi jawapan? Anak murid saya. Okey, siapa dah ada jawapan? Okey, Zin. Rakyat mempunyai kebebasan untuk membuat aduan dan mengeluarkan cadangan kepada pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Tepat sekali. Jawapan yang lengkap, cikgu. Betul. Ini memang pelajar yang sangat hebat ni. Calon pelajar cemerlang ni, cikgu. Memang cemerlang. Okey, memang dapat dua markah. Okey, Zin boleh ulang sekali lagi jawapannya? Okey. Rakyat mempunyai kebebasan untuk membuat aduan dan mengeluarkan cadangan kepada pihak berkuasa bagi menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Bagi menjaga keselamatan pengguna jalan raya itu markah yang kedua dia dapat. Yang depan tu dapat markah satu. Jadi dua markah yang lengkap. Ada orang lain nak cuba? Ada jawapan lain tak? Ada? Yes, Syarmila. Rakyat penduduk telah mengeluarkan suara dengan membuat aduan tentang struktur jalan kepada pihak berkuasa demi menjaga keselamatan penduduk lain. Betul juga. Tengok cara dijawab lain kan. Ya. Tetapi lari tak daripada situasi tadi? Tak, cikgu. Tidak Kena kan? dengan soalan. Dia guna penduduk. Penduduk tu sama dengan rakyat juga. Jadi cara dia jawab betul juga. Bagus jawapan tu. Ya, bagus. Kita pergi kepada B ya. Okey, tengok ni contoh jawapan yang cikgu bagi ya. Meci boleh baca jawapan cikgu? Okey, Meci boleh nampak jawapan? Meci nampak tak? Okey, Meci tak nampak. Meci tak cikgu. nampak. Siapa nampak? Siapa nak baca? Okey, siapa nak baca? Cikgu sebenarnya nampak. Okey, Meci nampak. Okey. Nampak. Nampak.
Pentuduh berhak membuat aduan tentang isu kerosakan jalan raya kepada pihak berkuasa tempatan supaya jalan yang rosak dapat diperbagi. Nampak kan? Ya. Daripada situasi tu. Ini yang dikatakan jawab ikut situasi. Bukannya hafal kata kunci. Baik. Okey, B pula ya. Meci, terima kasih. Okey, Syuraj boleh baca soalan? Okey, go Syuraj. Okey, soalan B. Selain nilai rasional, terangkan nilai murni yang perlu diamalkan oleh pihak berkuasa tempatan. Terima kasih. Kita tengok. Selain nilai rasional. Jadi, nilai ini tak boleh pakai. Kalau tulis lagi, markah hilang. Sama juga dengan tadi. 2 markah. Jawapan dia kena ada kaitan. Kita nak dengar siapa ya nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Okey. Siakuan. Nilai bertanggungjawab. Pihak berkuasa haruslah menjalankan kewajipan mereka untuk membaiki jalan raya supaya keselamatan penduduk terjamin. Tepat sekali tengok kan? Ya. Nilai bertanggungjawab, nilai dapat 1 markah, huraian dia dapat 1 markah. Ya, 2 markah dah. Tahniah, Siakuan. Ada siapa nak cuba lah? Siapa ada jawapan lain? Siapa? Selain Siakuan ke semua buat jawapan sama? Sama. Oh, Syuraj. Okey. Go Syuraj. Ya, saya buat pihak berkuasa harus mengamalkan nilai bertanggungjawab. Huraian dia, pihak berkuasa harus mendengar aduan rakyat dan mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung. Tepat sekali. Mencari penyelesaian masalah. Bagus tu. Ada jawapan lain? Cikgu nak dengar jawapan Syamila ada? Syamila? Cikgu pilih Syamila. Saya buat nilai bertanggungjawab juga. Pihak berkuasa tempatan perlu mengambil tindakan segera dengan membaiki struktur jalan supaya tiada kemalangan yang berlaku. Bagus, tepat sekali. Tahniah. Nampaknya semua jelas ya. Ya, semua dah bersedia dah nak jawab pendidikan moral. Kita masuk kepada soalan bahagian C. Okey. Okey, ini soalan jawapan yang sediakan oleh cikgu ya. Boleh ke cikgu minta Chang, Ziyi untuk baca jawapan cikgu, Ziyi? Boleh. Okey. Okey, Ziyi nampak jawapan? Nampak tak? Nampak slide. Nampak tak? Nilai bertanggungjawab. Kerajaan perlu menjaga keselamatan pemandu. Nampak jawapan cikgu lain daripada anak murid kan? Tetapi membawa maksud yang sama juga kan? Betul. Nampak kan? So, jadi kita nampak banyak situasi dan banyak cara kita boleh menjawab soalan moral ini. Ya, betul. Bukan susah pun. Okey. Okey, C. Chong Li, pelari kuat. Atlet. Atlet, sukan sekolah. Samalah kita atlet sekolah dulu. Oi, tak sangka. Okey, go Zin. Azin, baca soalan boleh? Setujukah anda dengan tindakan yang dibuat oleh penduduk setempat? Kemukakan alasan anda. Setujukah anda? Setuju ke tak setuju? Kena jawab. Mesti ada pendirian. Setuju, 1 markah. Dan alasan dia 1 markah. Itulah saya kata, cikgu kata tadi, kena tengok markah dia. Baru kita nak jawab. Siapa nak cuba di sini? Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak cuba? Okey, Siakuan. Siakuan memang aktif. Ya. Setuju kerana penduduk setempat mempunyai hak untuk menjamin keselamatan diri sendiri. Yes, betul. Ya. Tepat sekali. Cikgu nak dengar jawapan yang lain pula. Okey, jawapan lain. Zin. Okey, Zin. Setuju kerana penduduk setempat berani membuat aduan melalui saluran yang betul kepada pihak berkuasa bagi menjamin keselamatannya. Memang tepat sekali. Jawapan yang lengkap macam ni boleh masuk dalam bahagian esei. Boleh dapat markah 2 campur 1. 2 campur 1 tu kerana cikgu kata setuju tu, pendirian tu ada 1 markahnya. Okey, mari kita tengok apa pula jawapan cikgu ya. Di sini setuju.
pihak berkuasa akan memperbaiki jalan raya yang rosak. Kenapa kita nak adu? Sebab kita nak kerajaan baiki jalan raya tu. Okey, setuju. Dapat mengurangkan kemalangan jalan raya. Kenapa cikgu tulis 2 jawapan di sini sedangkan 2 markah saja? Ingat lagi tak? Wani, kenapa? Kenapa? Sebab kena ada nilai dan juga huraian. Kalau kat sini ada pendirian dia dan kena ada huraian dia. Yelah, sini 1 markah. 1 markah. Sini 1 markah. 1 markah. Dia dapat markah penuh. Ya, 2. Kenapa cikgu nak tulis 1 lagi di sini? Untuk orang kata standby lah kalau nombor 1 tu salah. Nampaknya memang ikut kelasnya. Tepat sekali. Nanti cikgu bagi gula-gula sebagai hadiah. Okey cikgu, boleh. Okey, kita tengok soalan D. Nah, Xiaokuan suka makan gula-gula kan? Lollipop. Xiaokuan sangat suka makan lollipop. Cikgu belikan. Okey, Wish tolong baca soalan. Jangan gelak kuat-kuat. Jelaskan 2 kesan jika kerosakan jalan tersebut tidak dibaiki segera. Faham soalan tak? 2 kesan. 2 kesan di sini. Kita highlight di sini 2 kesan. Kerosakan tidak diperbaiki. Dengan kadar segera tak perlu pun boleh. Okey, 2 markah di sini. Nampak huruf Roma di sini? Nampak? 1 markahnya, 1 markahnya. Kan senang kan? Ya. Nah, soalan yang bentuk macam ni sangat senang. Paling senang sekali untuk skor markah penuh. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ni. Meci. Okey. Kita bagi Meci dulu Meci dulu. Kemalangan jalan raya akan berlaku. Keselamatan pengguna jalan raya tidak terjamin. Betul sekali. Sini kemalangan akan berlaku. Lepas tu keselamatan tidak terjamin. 2 jawapan yang berbeza ya. Okey. Wish tadi nak jawab kan? Okey. Kemalangan jalan raya akan meningkat. Ya betul. Keselamatan penduduk sekitar terancam. Betul. Dan spare jawapan mereka akan berasa takut untuk menggunakan jalan tersebut. Betul. Sebab nyawa terancam kan? Takut kan? Tepat sekali jawapannya. Ada yang lain Syamila nak cuba? Peratus kemalangan jalan raya akan meningkat. Keselamatan penduduk terjejas. Tak dengar? Boleh ulang sekali? Keselamatan penduduk? Keselamatan penduduk terjejas. Terjejas. Betul juga. Nampaknya semua dah belajar dengan betul. Cikgu nak dengar Suraj punya. Suraj Hansen. Okey, saya punya jawapan kes kemalangan jalan raya akan meningkat. Betul. Lepas tu yang kedua saya buat keadaan jalan raya akan menjadi lebih teruk. Keadaan jalan raya akan menjadi lebih teruk. Ya. Terima tak kalau andai kata Wani cikgu? Kalau saya terima. Betul. Kenapa terima? Kerana jawapan moral ini merupakan kita memakai pemikiran yang logik. Jawapan yang logik kita akan terima. Ya, yang penting ada kaitan dengan jalan. Betul. Kerosakan jalan itu. Tepat sekali. Okey, ini dia jawapan cikgu sediakan. Okey, Xiaokuan boleh baca? Nampak skrin cikgu? Okey. Xiaokuan? Nampak. Baca? Tak nampak? Boleh Xiaokuan? Okey. Menyebabkan kerosakan kenderaan. Yang kedua, kemalangan meningkat. Tak nampak yang atas ni ke? Pengguna jalan raya cedera. Cikgu sediakan 1 jawapan ekstra. Wani akan nampak di sini. 1 campur 1. Maksudnya 1 campur 1. Kalau 2 markah tidak ada huruf Roma ni, cikgu akan tulis 2 markah ke situ. Okey. Baik. Okey. Kita lihat. I bulat.
nyatakan cara yang betul bagi membuat aduan tersebut. Kalau kita nak buat aduan, macam apa cara yang betul? 2M, 2 markannya. 2 juga? Okay. Tengok di situ. 1 dan 2 huruf Roma juga. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? E. Okay, semua Suraj. nak cuba. Suraj dulu. Okey, jawapan saya nombor 1, membuat laporan kepada pihak polis. Pihak polis. Okey, betul? Yang kedua, saya buat menulis surat rasmi kepada wakil rakyat. Wakil rakyat. Betul, tepat sekali. Cikgu nak dengar juga jawapan orang lain. Okey, siapa dapat tadi? Dapat markah penuh. Siapa tadi angkat tangan tu? Sharmila. Okey, thank you. Menghantar surat aduan kepada pihak berkuasa, memberi tahu kepada ketua kampung. Lagi satu, mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa. Mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa. Kamu mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa. Okey. Betul. Satu lagi, menghantar surat kepada siapa? Polis. Pihak berkuasa juga. Pihak berkuasa juga. Kalau dua-dua pihak berkuasa, kita pilih satu saja jawapan. Okey. Faham, Syamila? Okey Okey. Ada jawapan yang lain? Ada lagi nak jawab? Okey, nampaknya semua jawapan lebih kurang, cikgu. Ya ke? Wish, cikgu nak dengar jawapan. Senyum lain macamnya. Okey, jawapan terakhir pada Wish. Jawapan terakhir. Okey. Nombor 1, menulis laporan dan menghantar kepada pihak berkuasa. Dan kedua, tidak memperhebohkan perkara ini di media sosial. Tengok. Wow. Ini kalau perkara ini jalan raya, boleh kita hebarkan di media sosial. Tetapi kalau isu sekolah, kita tidak menggalakkan anak murid membuatnya. Kerana itu melanggar peraturan sekolah. Ya, betul. Faham? Itu dia. Wish, faham? Okey. Tetapi untuk di sini, kerana jalan raya itu bukan kita hak punya. Semua orang punya. Jadi kita boleh buat yang tu. Okey? Okey. Jadi cikgu, sebelum kita nak tengok jawapan cikgu lah kan. Kita dah dengarkan jawapan murid-murid kejap lagi. Kalau nak tahu jawapan cikgu, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, baiklah. Nampaknya banyak dah soalan yang kita buat dengan cikgu. Kita tengok kesilapan pelajar menjawab pendidikan moral. Tapi sebelum kita sambung sikit lagi lah, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh kepada SOP, pakai hand sanitizer, sentiasa cuci tangan menggunakan sabun, pakai pelitup muka dan paling penting, jaga penjarakan sosial. Okey, baiklah. Pelajar dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Semua masih bersemangat. Okey, dah rehat dah tadi? Okey, cikgu pun semangat lagi, cikgu? Ya. Okey, alright. Kalau cikgu sudah bersedia, dipersilakan cikgu. Ya, terima kasih Wani. Kita tengok jawapan yang ni. Menulis surat kepada JKR. Jabatan Kerja Raya atau pihak berkuasa, mana-mana satu pihak. Jika kita tulis jawapan 1, menulis surat kepada JKR. Jawapan kedua, menulis surat kepada pihak berkuasa, ia pertindan. Dapat 1 markah sahaja. Okey, cikgu. Ya. Yang ni lain mengadu. Mengadu kepada adun kawasan. Saya ada soalan, cikgu. Ya, okey. Kalau kita nak ganti pihak berkuasa itu kepada pihak berkenaan, boleh ke? Cikgu nak tanya di sini. Pihak berkuasa ini di sini siapa dia? Bagi contoh. Seperti JKR itu? Dia berkuasa melaksanakan. Ya. Jika pihak lain berkenaan, guru besar tidak ada kuasa kan? Berkenaan sahaja. Kita tak faham siapa dia. Dia tidak berkuasa pun. Ya, okey. Maksudnya kena jelaskan dengan betul. Okey, baik. Ya. Okey, kita pula tengok situasi di sini. Perbualan dalam sebuah keluarga. Syamila boleh jadi kakak. Syamila jadi kakak. Syakuan jadi ibu lah. Okey, Syakuan jadi ibu. Tengok. Okey, Vish jadi ayah.
Okey. Okey, Suraj jadi adik. Ni baca dialog ni. Kena Okey, berlakon. baca-baca. Berlakon elok-elok. Okey, go. Ayah, saya nak beli 5 pasang baju raya. Abang, kita tukar langsir baru dan set pinggan mangkok boleh dapat di pasar raya dekat rumah ni dengan jualan murah. Saya nak beli gadget baru. Ada model terkini. Kita perlu pandai urus wang rumah tangga. Jangan apa-apa pun beli. Wish, tengoklah skrin. Jangan beli ikut nafsu. Janganlah tukar teks cikgu. Ayah ni nakal sikit. Mungkin Wish tak nampak soalan tu cikgu. Mungkin dia tak nampak tu. Dia tukar teks sendiri. Ya, tak apa. Nampak profesional di situ. Betul. Okey. Pandai sangat. Okey. Faham semua? Faham semua? Faham. Okey, ibu nak beli langsir, nak beli pinggan mangkuk. Adik pula nak beli alat peranti, handset baru. Jadi macam mana pula? Ini kakak pula nak baju raya yang cantik. Semua nak benda baru. Ya. Apakah pandangan anda dengan sikap ibu? Sikap ibu tadi nak beli apa? Tadi ibu nak beli apa? Mana tadi satu ibu? Tadi ibu nak beli apa? Siapa ibu tadi? Siapuan. Ingatkan? Langsir baru. Apakah pandangan anda dengan sikap ibu dalam perbualan di atas tu? 2 markah dengan garis tambah huruf Romanya. Siapa nak bagi jawapan? Cepat. Siapa nak cuba? Siapa Okey, nak cuba? Zing. Okey, Siapuan pula ibu. Oh, Siapuan. Okey, Siapuan jawab sebagai ibu. Saya berpendapat bahawa ibu telah menunjukkan contoh baik kepada anak-anak kerana berusaha menjimatkan perbelanjaan keluarga dengan memberi barangan di jualan murah. Kita lihat di situ. Xiao Guan jawab, ibu tunjuk contoh yang baik. Sedangkan rumah sudah ada banyak pinggan mangkuk. Betul ke kita setiap hari raya kita nak tukar set pinggan mangkuk yang baru? Betul tak? Xiao Guan, tahun baru Cina, mak beli pinggan mangkuk semua baru ke? Set langsir semua tukar ke? Betul? Jadi gelak pula Xiao Guan. Xiao Guan, sikap ibu betul ke tidak? Okey, betul ke? Tidak. Jadi minta maaf. Xiao Guan tak dapat markah di situ. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Agak-agak apa? Zin. Siapa nak cuba? Zin. Pandangan saya adalah ibu ialah perbuatan ibu tidak betul. Ibu tidak membuat pembelanjaan yang berhemat kerana langsir dan set pinggan mangkuk masih elok dan bahan pula ia bukan keperluan asas. Betul, tepat sekali. Boleh dapat ekstra markah di situ. Tahniah. Wow, tahniah Zin. Tahniah. Wish ayah ni. Okey. Boleh cikgu nak dengar jawapan Wish? Boleh cikgu. Ibu bersikap boros. Ibu hendaklah membeli banyak barang kerana jualan murah yang menyebabkan wang digunakan secara sia-sia. Betul. Tengok cara anak murid jawab lain. Jawapan yang lain tetapi masih boleh dapat markah lagi. Masih betul. Masih betul lagi. 2 markah anda dapat. Okey. Bagus. Bagus sekali. Kita tengok jawapan cikgu ya. Ibu tidak seharusnya berbuat demikian. Okey, ini 1 markah. Mengapa? Kerana tindakannya akan menyebabkan pinggan mangkuk berlebihan dan berlonggok di rumah. Atau jawapan yang lain, ibu tidak seharusnya berbuat demikian kerana tindakannya membazir di sini. Membazir. Ya. Perkataan 1 membazir dah dapat markah 1-nya. Ya. Okey, kita tengok soalan B pula. Jelaskan cara menguruskan kewangan keluarga berlandaskan nilai murni. Kita tengok. Soalan tanya nilai murni. 4 markah di sini. Huruf Roma 1, huruf Roma 2. Jadi di sini 1 markah campur 1 markah. 1 markah untuk nilai murni dan huraiannya 1 markah. Kan? Okey. Mari kita lihat siapa nak cuba ni. Siapa nak cuba jawab 4 markah? Suraj. Tak. Syamila. Sorry. Okey, nombor 1, nilai kesederhanaan.
kita harus betul. berjimat cermat. Kita harus berjimat cermat dalam menguruskan wang keluarga supaya kita mempunyai wang kelebihan ketika kecemasan. Betul, tepat sekali. Satu lagi nilai? Yang kedua, nilai bertanggungjawab. Betul. Kita harus bijak menggunakan wang keluarga dan hanya menggunakannya ketika perlu saja supaya tidak membazir. Betul, tepat sekali. Bagus Sharmila. Bagus. Okey, kita dengar satu lagi jawapan. Boleh? Satu lagi jawapan yang berbeza Satu mungkin. lagi. Ada tak? Siapa nak cuba? Siapa? Meici. Meici. Okey. Nilai rasional. Nilai rasional, ya betul. Kita perlu membuat perancangan kewangan untuk merekod dan memantau perbelanjaan seharian. Betul, hebat sekali. Ya. Lagi? Baru dapat 2 markah, Meici. Lagi 2 markah. Lagi 2 markah. Nilai kesederhanaan. Ya betul, nilai kesederhanaan. Kita perlu belanja menipu kemampuan elakkan berhutang untuk barang yang bukan menjadi keperluan. Betul. Sebenarnya bahagian jawapan depan sudah dapat markah satunya. Ya. Yang hujung tu sudah dapat ekstra satu lagi markah. Tetapi kita akan bagi max satu sebab peruntukan markah untuk bahagian ini hanya 2 markah saja di sini. 2 dan 2. Meici ya. Tapi bagus. Tulis ekstra. Standby. Betul. Okey, kita tengok jawapan cikgu pula ya. Nilai kesederhanaan. Kita perlu berjimat cermat ketika berbelanja. Tengok, simple saja, mudah. Ayat yang mudah dan ringkas. Tetapi tepat. Tepat, 2 markah. Straight to the point kan? Nilai rasional pula. Kita seharusnya membeli barangan yang perlu sahaja. Yang tak perlu, jangan beli. Ya. Okey, faham kan? Ziying? Ziying faham? Faham. Okey, kita lihat. C pula. Ibu anda memberikan wang belanja sekolah RM5 RM5 kepada anda. Bagaimanakah anda menggunakannya dengan betul? Nampak tidak ada huruf Roma tetapi markah dia 2. 2 markah. Macam mana? Siapa nak bagi tahu macam mana rancangan atau perancangan penggunaan pengurusan kewangan anda? Siapa nak bagi tahu? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Cepat-cepat. Okey, Suraj. Suraj dulu ya, Wish. Okey, jawapan saya akan membelanjakan wang saku yang diberi oleh ibu dengan sedikit dan bakinya saya akan disimpan ke dalam tabung untuk kegunaan masa hadapan. Sangat tepat. 2 markah dapat. Belanja sedikit, simpan yang bakinya. Bagus sekali. Okey, yang satu lagi. Vish tadi. Vish tadi kan? Okey, Vish cuba. Jawapan saya akan menggunakan sebahagian wang itu untuk membeli makanan. Dan saya juga akan membuat perancangan untuk membeli perkara yang perlu dan menyimpan atau menabungkan wang saku lebihan. Betul. Maksud yang sama tetapi ayat berbeza. Tahniah ya. Kita lihat jawapan cikgu pula. Saya akan menggunakan RM3. RM3 ini jelaskan. RM3 untuk beli makanan. Kat sekolah selalunya kita nak makan kan. Kalau tidak bawa bekal kan. Ada menyimpan baki selebihnya. Andai kata, cikgu, kalau saya tulis jawapan, saya membawa bekal sendiri dan menyimpan baki wang saya itu. Betul tak agaknya? Agak-agak betul juga cikgu. Betul ya. Itu cara dia belanja. Ya. Okey, kita lihat seterusnya. Berdasarkan situasi di atas yang berbualan di atas tu. Jelaskan maksud B. Maksud B kita ada nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kesederhanaan. Siapa nak bagi maksud? Siapa nak bagi maksud? Siapa? Okey, Zin. Zin. Ayah boleh berfikir bahawa ahli keluarga perlu pandai urus wang rumah tangga supaya tidak boros dalam pembelanjaan. Ya, betul. Pandai urus supaya tidak boros. Itu 2 markahnya. Tepat sekali. Kita lihat yang lain pula. Ada orang lain nak cuba. Siapa nak cuba ni? Jelaskan maksud. Maksud. Okey, ada ke? Okey, Wish.
nilai kesederhanaan. Ayah berharap mereka perlulah menggunakan wang secara berhemah dan berjimat cermat ketika berbelanja supaya tidak keterlaluan. Supaya tidak keterlaluan. Itu dapat 1 markah. Yang cara belanja tu pun ada dapat 1 markah. Tahniah ya. Nampaknya sangat tepat jawapannya. Okey, kita lihat jawapan cikgu pula. Kita perlu berjimat cermat. 1 markahnya. Arga dapat menyimpan wang untuk masa depan. Ya. Jelas kan? Syakuan faham? Apa yang penting kena ada agar tu cikgu. Agar penting kan cikgu? Betul. Untuk nampakkan nilai dan juga huraian. Betul. Okey. Sekarang boleh cikgu masuk esei, bahagian esei. Untuk bahagian esei, kita perlu jawab 2 soalan. 1 soalan tu 10 markahnya. Kita lihat apa yang dikatakan di sini. 1N campur 9H. Okey. Esei kita terima 3 nilai. Maksimum kita bagi 3 nilai, 3 markah. Okey. Jadi cikgu galakkan senaraikan nilai semua di atas. Baru kita sambung dengan huraian dia. Tapi cikgu nasihatkan tulis 5 nilai supaya jika ada yang salah, kita digantikan dengan di belakangnya. Baik-baik. Maksimum markah dapat. Kan? Betul. Dan andai kata kita hanya betul 1 nilai, tapi kita dapat 9 huraian yang betul, masih lagi markah penuh. 10 markah. Yes. Okey. Andai kata kita dapat 2 nilai yang betul, tetapi huraian 8 markah, masih lagi markah penuh. Ya, 10 markah lagi. 3 nilai penuh. Kita dapat markahnya 7 huraian kita ambil. Masih lagi penuh 10 markah. Cemerlang lagi. Ya. Tetapi jika tidak ada nilai yang betul, anda tak boleh dapat markah penuhnya. Hanya mendapat 9 sahaja kerana soalan menanya nilai. Okey, baik. Faham kan? Faham. Itu pentingnya hafal nilai di sini. Okey. Okey, kita lihat. Kesilapan umum pula dalam menjawab soalan esei. Salah watak, tak faham soalan. Murid selalunya tak faham soalan sebab soalan dia panjang-panjang. Murid tidak ada pendirian dan huraian tidak cukup banyak. Okey, kita tengok apa yang dikatakan kesalahan penggunaan watak di sini. Okey, andai kata keluarga anda menghadapi masalah ekonomi. Ayah sebagai ketua keluarga hilang mata pencarian. Apakah tindakan anda untuk membantu keluarga? Tindakan anda. Jadi, itu kata kunci kan? Apa kita nak jawab tu? Anda jawabnya saya. Kita. Jangan guna ketua keluarga di sini. Salah, tidak ada markanya. Okey, murid yang tidak ada pendirian. Apa maksudnya tidak ada pendirian pula? Anda mendapat keputusan 8A dalam PT3. Anda ditawarkan di asrama penuh. Ayah anda sakit di rumah dan perlu penjagaan anda. Apakah pilihan anda? Kena pilih. Sama ada ikut masuk asrama penuh atau belajar di sekolah biasa sahaja. Ya. Perlu ada pendirian. Jika tidak ada pendirian, hilang 1 markah. Kena pilih. Ya, kena pilih. Itu yang dikatakan pendirian. Sangat penting. Kalau soalan tanya wajar atau setujukah, pun sama juga di sini. Kita lihat. Atan membuli kawan di sekolah. Dia di rotan dalam perhimpunan sekolah. Setujukah anda dengan tindakan unit disiplin sekolah? Setuju tak? Ni public caning ni. Ya. Setuju tak? Mengapa setuju? Bagi alasan. Setuju atau tidak, 1 markah. Mengapa kita dapat huraiannya? Okey, baik. Okey. Huraian yang tidak banyak. Seperti yang cikgu ceritakan tadi, 1 nilai saja betul, kita perlu 9 huraian untuk markah cemerlang. Kalau nilai 2 yang betul, 8 huraian.
Kalau calon hanya tulis 6 saja huraian, tetapi tidak semestinya 6 huraian itu betul semuanya kan? Ya, betul. Hilang markah juga, kan? Itu dia. Okey. Apa cara menjawabnya? Okey, kita perlu baca soalan 2 kali. Baca sekali untuk fahamkan. Baca kali yang kedua, gariskan kata kunci, highlight kata kunci. Lepas tu kita cari watak yang betul. Kita highlight. Catatkan isi-isi penting di tepinya. Ya, paling penting sekali, tulis 5 nilai dan pilih pendirian jika ditanya. Ya. Kita ingat, guna ayat yang mudah dan pendek dan huraian yang seberapa banyaknya. Ya. Cara menjawab soalan esei. Okey. Betul. Kita tengok soalan esei. Okey. Malaysia, negara membaca 2030, dekat membaca kebangsaan. Menuju negara membaca 2030. Apa dia dalam soalan ini? Demi memastikan hala tuju pendidikan negara mempunyai garis ukur yang jelas, Kementerian Pendidikan Malaysia KPN mensasarkan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara membaca menjelang tahun 2030. Agaknya cikgu nak tanyalah, Vish, mana kata kunci dia? Okey, Vish. Kita tengok Vish tahu mana tak? kata kunci dia? Apa kata kunci dia? Saja cikgu nak tanya ni, tengok Vish ni berangan-angan ke tidak ni? Oh, Vish tak nampak. Okey, Vish tak sekarang nampak Vish nampak. Okey. Nampak? Nampak. Okey. Silakan Vish. Apa kata kunci yang penting di sini? Ada ke tak ada? Ada. Okey. Mana Bagi tahu tu? cikgu. Kementerian Pendidikan Malaysia mensasarkan Malaysia menjadi negara membaca. Bagus. Betul cikgu? Betul. Betul. Wow, pandailah Vish. Menjadikan Malaysia sebagai negara membaca. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Kempen dekat membaca kebangsaan dilancarkan dengan matlamat. Nampak kan? Malaysia sebagai negara membaca. Sebenarnya cikgu dah highlight di sini. Saja nak tanya di atas tu. Dah ada, dah cikgu sediakan. Faham kan? Okey, kita tengok soalan dia. Okey. Bagaimanakah masyarakat dapat bekerjasama dengan kerajaan bagi mencapai matlamat tersebut? Jawapan anda perlu berlandaskan nilai-nilai murni yang anda pelajari. Siap Kuan? Nampak soalan tak? Nampak soalan di sini? Nampak. Cikgu nak tahu siapa watak di sini? Watak. Watak Masyarakat. Masyarakat. Betul ke masyarakat? Bukan kerajaan ke? Masyarakat bekerja sama dengan kerajaan. Okey. Cikgu nak pendirian yang betul. Kena ada pendirian yang teguh. Masyarakat ke kerajaan? Okey, pilih satu siapa? Pilih satu je. Masyarakat. Masyarakat. Betul ke? Masyarakat. Betul. Betul? Betul? Kita Cikgu uji. tanya macam tu diorang takut cikgu. Okey. Okey, kita tanya satu lagi. Suraj. Okey, go Suraj. Suraj mana? Watak? Cikgu. Mana? Saya rasa masyarakat, cikgu. Dia rasa. Tak Rasa confident saja. ni. Tak, kurang keyakinan. Kau rasa saja. Oh tidak? Tak, memang masyarakat. Memang masyarakat. Ya, dia confident. Masyarakat. Confidence. Ya. Cikgu tak nak bagi tahu jawapan dulu. Dia tak tanya. Syamila. Syarmila pula. Okey. Saya yakin masyarakat cikgu. Masyarakat juga? Kenapa bukan kerajaan? Bukan kerajaan ke? Ni kan kerajaan yang lancarkan? Tak, mereka bersepakat. Masyarakat. Masyarakat. Ya. Okey, Meci cikgu tengok. Meci senyum je. Meci ketawa ke kawan ke? Vish pun sama cikgu. Tengah tersenyum tu. Meci nak pilih siapa? Masyarakat ke kerajaan? Masyarakat juga. Okey. Wish bagi satu jawapan. Go Vish. Atau Wish nak tulis saya? Saya akan tulis masyarakat. Masyarakat. Bukan saya. Bukan saya. Bukan. Atau tulis cikgu nama cikgu Yap? Kan tadi kata cikgu Yap sayang. Tak ada. Bukan. Zing.
Gelak kau kuat. Apa pendirian Z? Okey, akhir sekali Z. Saya pasti masyarakat. Betul. Sebenarnya cikgu saja nak uji korang. Ya, tapi Saja tengok pendirian tepat ke tidak. Tengok tadi guys, Siokuan. Masyarakat sekejap. Sekejap dah tukar. Ya. Sebenarnya kita baca, kalau kita tak faham betul-betul, kita baca 3-4 kali. Kita cari jawapan dia. Ya. Cikgu nak dengar jawapan. Nilai dulu. Fikirkan nilai dulu. Nilai. Jawapan anda perlu berlandaskan nilai-nilai murni. Ingat cikgu nak 5 nilai. Seorang bagi 1 ya. Ada 6 orang di sini. Okey, Zing dulu. Okey. Nilai apa? Nilai rasional. Oh, tengok. Nilai rasional. Tepat sekali. Okey, jawapan nombor 1. Nombor 2. 1. Okey. Meici. Nilai apa? Nilai pelipatan. Tak dengar? Sekali lagi Meici. Meici, unmute mikrofon. Oh, sorry, saya Okay. lupa. Nilai pelibatan diri dalam pembangunan negara. Nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara. Kenapa Meici pilih nilai ni? Kenapa Meici? Kerana masyarakat dia perlu bekerjasama dengan kerajaan. Betul, tepat sekali. Wow. Itu nilai yang kedua yang betul. Bijak. Okey, siapa nak bagi nilai yang ketiga? Nilai ketiga. Okey, Siokuan. Nilai bertanggungjawab. Bijak betul pilih nilai bertanggungjawab. Ya. Okey. Cikgu nak bagi pesanan di sini untuk soalan esei. Kita mula dengan nilai rasional, nilai bertanggungjawab dulu. Ya. Catat 2 nilai ini. Okey. Pasti dapat 2 markah dalam poket. Okey, ingat. Okey. Siapa? Kita dapat 3 jawapan. Okey. Suraj. Okey, Suraj. Nilai cinta akan negara. Nilai cinta akan negara. Ada kekaitan dengan membaca ini? Sebab dalam soalan ni dia minta peranan masyarakat. So masyarakat harus menyokong dasar kerajaan untuk memajukan negara. So mereka harus sayangi negara. Kalau sayang negara. Huraian penerangan tu tepat sekali. Pandai, Suraj. Best. Okey. Wish. Syamila. Syamila okey. Cikgu nak 2 nilai lagi. Okey. Seorang bagi 1. Wish 1, Syamila 1. Syamila Ada dulu. dulu, Okey, Syamila. Nilai saling membantu dan bekerjasama. Betul. Yeah. Tepat sekali. Okey, Wish. Wish dengar risau. Banyak nilai sudah dipakai. Saya nak guna nilai apa ni? Tak tahu nak pakai apa. Okey. Cikgu bagi. Nilai hidup bersama secara aman. Kenapa nak hidup bersama membaca saja? Kenapa tu, Wish? Kenapa Wish pilih Wish? tu? Supaya dapat mewujudkan masyarakat yang sistematik dan sebagainya. Ya ke? Sorry, nilai itu salah. Cikgu bagi 1 lagi peluang. Okey. Kita membaca. Nilai apa dia? Membaca. Kalau nak membaca. Kerajinan. Nampak tu. Nilai kerajinan. Yeah. Pandai, Wish. Bagus. Nampak di mana, Wish? Nampak tak kenapa nilai hidup bersama secara aman tu salah? Nampak kan? Okey, kita perlukan huraian dia. Seorang bagi 1 huraian. Seorang bagi 1 huraian. Seorang bagi huraian. Z. Cepat-cepat peluang. Masyarakat haruslah mengunjung ke perpustakaan awam untuk meminjam buku dan membaca supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. 2 markah di situ. Nampak penggunaan supaya tu sangat bagus. Ya. 2 markah di situ. Bagus. Siapa nak? Okey, seterusnya. Cuba. Suraj. Suraj dulu Masyarakat harus bekerjasama dalam menjalankan program ini kerana amalan membaca dapat melahirkan individu yang kreatif dan berinovasi. Wah, tepat sekali. Penggunaan ayat bahasa tu bagus ya. Kreatif dan inovasi. Okey, Meici tadi angkat tangan kan? Okey, Meici bagi dulu.
masyarakat harus menyertai kempen yang telah dilancarkan oleh kerajaan. Masyarakat harus menyertai kempen yang dilancarkan oleh kerajaan. Cara menyertainya tidak dapat markah ya, cikgu minta maaf. Cikgu tak nampak cara menyertainya. Kena Apa ada caranya? cara. Ya. Tadi pergi ke perpustakaan. Pinjam buku, cikgu nampak cara dia. Meci punya cikgu tak nampak lagi. Kan? Ya, Siapa lagi? Wish? Okey. Ada jawapan lain? Masyarakat perlu mengamalkan budaya jeris supaya dapat melahirkan individu seimbang. Okey. Dapat satu markah di depan dan satu markah di belakang. Cikgu nak cara macam mana kita mengorakkan langkah kita membaca banyak. Cara. Apa dia cara tu? Apa caranya? Mungkin Syarmila boleh jawab. Tadi Syarmila dah angkat tangan. Saya try ya. Okey. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk membaca. Contohnya kita boleh membaca lebih kurang sejam sehari. Itu cara. Bagus. Betul. Bagus, sehari Syarmila. kita baca 1 jam. Bagus tu. Ya. Xiao Kuan, ada caranya Xiao Kuan? Okey. Xiao Kuan. Masyarakat haruslah bijak menguruskan masa untuk membaca. Contohnya masyarakat boleh membaca semasa menaiki bas atau LRT. Itu pun caranya. Ya. Tadi satu hari baca 1 jam. Ini baca ketika kita menaiki LRT. Itu pun caranya. Boleh juga kita terima. Cikgu nak dengar cara lain. Kita mesti ada cara lain lagi. Siapa agak nak jawab? Agaknya boleh bagi jawapan yang lain. Cara yang lain. Okey, Zing. Masyarakat boleh mengajak kawan untuk bersama-sama menyertai kempen tersebut supaya lebih ramai orang bersama-sama menjayakan kempen ini. Caranya mengajak bersama-sama. Buat apa? Menyertai kempen tersebut. Menyertai itu dengan cara apa? Cara apa menyertai itu? Cara apa? Cara menyertai, cara apa? Bukan senang. Macam mana tu? Macam mana ni? Caranya. Contohnya, kita nak berjaya dalam pelajaran kita. Kita perlu buat latihan yang banyak. Kita perlu buat ulang kaji. Dengar cikgu ketika dalam kelas. Itu caranya. Ini cara membaca macam mana kita nak jadikan masyarakat kita supaya semua orang membaca. So dalam masyarakat itu ada siapa? Ada siapa? Dalam masyarakat itu ada siapa? Mesti ada pelajar kan cikgu? Cikgu dalam masyarakat tak? Cikgu dalam masyarakat tak? Ya. Betul. Cikgu dalam masyarakat. Sekolah, semua cikgu-cikgu dalam masyarakat. Okey, semua dalam masyarakat. Okey, ibu bapa dalam masyarakat tak? Ya. Ibu bapa dalam masyarakat tak? Betul. Okey, dalam masyarakat juga. Jadi kita lihat peranan guru, peranan ibu bapa di sini. Nampak? Peranan ibu bapa dan peranan guru di sini. Okey, Wish. Setelah cikgu bagi sedikit tips. Cikgu nak dengar jawapan. Go Wish, boleh. Ibu bapa boleh menggalakkan anak mereka untuk membaca supaya dapat menimba ilmu pengetahuan yang berlebihan. Okey, menggalakkan anak dapat 1 markah. Okey, yang belakang tu kurang. Okey, kita tak dapat bagi markah. Apa cara menggalakkan di sini? Wish agaknya. Apa dia Wish agak-agak? Apa cara ibu bapa kita nak menggalakkan kita membaca? Apa caranya? Membelikan mereka buku. Betul. Baru nampak ya. Xiao Kuan. Jawapannya. Kalau cakap ibu bapa menunjukkan contoh yang baik, contohnya sentiasa meluangkan masa membaca bersama-sama anak. Wah, tepat sekali. Nampak tak? Bila saya bagi tunjuk arah tu, anak murid punya jawapan, terus mereka boleh berfikir. Betul. Sebab itulah cikgu kata,
kata kunci tu sangat penting. Ya. Kita kena analisis siapa tu masyarakat dulu. Siapa dalam masyarakat itu? Ya. Okey, siapa lagi? Tadi kita sudah ada peranan ibu bapa. Ya. Dan sekarang cikgu pula macam mana? Di kawasan sekolah pula, di dalam kawasan sekolah. Peranan cikgu, peranan pengetua ke? Siapa yang boleh berusaha menggorakkan langkah membaca ini? Siapa nak cuba? Syuraj. Pihak pengurusan sekolah boleh mengadakan program membaca ketika perhimpunan di sekolah. Yes, tepat sekali. Kenapa bagi jawapan macam tu? Sebab kita buat di sekolah. Betul kan? Sekolah kita ada program apa? Program apa tu? Program apa? Agak-agak. Kau kembali. Program Baca Satu Malaysia. Betul. Ada apa lagi? Ada apa lagi program dekat sekolah? Siapa kawan? Yang MPM, MPI tu. Betul. Itu yang dibuat oleh sekolah. Chong Zi ingat lagi, ada program apa lagi yang kita pergi ke perpustakaan, yang kita dihaskan satu waktu. Wish ingat. Apa dia? Wish. Program apa tu? Nilam. Betul. Yeah, program Nilam yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan. Tepat sekali. Saya ingat ada buku yang kita kena tulis. Berapa banyak buku kita baca. Hebat juga tahu ya. Ingat. Okey, kita lihat. Mari kita lihat apa jawapan cikgu. Okey, kita lihat. Masyarakat mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab. Nampak kan cikgu pakai dua nilai-nilai ini di depan sekali. Okey. Nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara, nilai saling membantu dan bekerjasama, dan nilai kerajinan. Masyarakat perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Contoh yang baik, kita dapat 1 markah. Apa caranya? Amalan membaca pada masa lapang. Ibu bapa pula membeli buku cerita supaya dapat memupuk amalan membaca sejak kecil. Tengok di sini, pecahan di sini. Supaya. Dapat 1 markah lagi. Okey, kita tengok. Esei. Guru seharusnya mendedahkan faedah membaca kepada murid-murid sebagai dorongan murid membaca. 2 markah di situ. Guru memastikan semua murid mengambil bahagian dalam program Nilam. Kan? Pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan membaca. Mereka yang membaca terbanyak diberikan hadiah yang sangat lumayan. Pihak sekolah juga boleh membina sudut bacaan di setiap kelas. Ibu bapa boleh membawa anak melawat ke pameran buku. Jawatan kuasa tempat tinggal boleh mewujudkan kelab membaca. Pihak sekolah boleh menjemput perpustakaan mudah alih atau perpustakaan bergerak ke sekolah supaya dapat menyediakan kepelbagaian bahan bacaan. Pihak sekolah mengadakan sesi bacaan buku pada setiap pagi sebelum kelas dimulakan. Inilah yang saya cerita tadi. Ini contoh yang jawapan. Ya, betul. Jadi, faham jelas semua? Anak murid semua faham? Faham. Baru nampak faham. Kalau tidak, cikgu bimbang tau kalau tak faham. Peringatan cikgu ya untuk semua. Okey, masa kita masuk peperiksaan, Dewan Peperiksaan, ingat, guna pen mata bulat iaitu ballpen. Bukan gel pen ya, pen yang berdawat. Atau pensel. Nanti hilang semua kalau kena air. Potong jawapan yang salah dengan pembaris. Potong saja. Boleh guna ruangan kosong di bawah untuk catat jawapan. Andai kata jawapan tu tak cukup tempatnya, tak cukup ruangnya. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Catat nombor soalan berkenaan. Ikat kertas jawapan dengan ketat dan betul. Okey. Faham semua? Semua faham? Faham. Bagus.
Anak murid cikgu yang terjemput hari ni semua memang bijak-bijak belaka ya cikgu. Mereka dapat berfikir dengan cepatlah bila cikgu test sikit je. Mereka dapat bagi jawapan yang baru. Macam cikgu yang dia betul. kan? Ya, mesti macam cikgu dia. Okey cikgu, nampaknya cikgu pun dah terangkan segala-galanya. Ya. Dan saya pasti anak murid cikgu hari ini dan mereka yang berada di rumah sedang menonton ini dapat faham segala input yang cikgu berikan hari ini. Dan sebelum kita akhiri, cikgu ada tak pesanan ataupun kata-kata semangat kepada mereka yang akan mengambil kertas pendidikan moral ini nanti? Ya, saya nak doakan semua anak murid. Walaupun bukan anak murid cikgu, tetapi semua di depan TV ini, cikgu anggap semua anak murid kita. Cikgu doakan kejayaan, selamat menduduki peperiksaan SPM, selamat menjawab kertas pendidikan moral 1225 Palang 1. Mari kita lafazkan moto kita. Boleh? Ya, boleh. 1, 2, 3. Be the best. Be the best. Itu dia semangat yang kita dapat daripada Cikgu Yap kita dari SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Dan Wani harapkan dan Wani doakan kepada anda semua yang akan mengambil kertas pendidikan moral ini berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan buatlah ibu bapa anda bangga. Dan Cikgu Yap, anak murid Cikgu Yap kena buat Cikgu Yap bangga, okey? Alright, jadi selepas ini jangan ke mana-mana kerana anda akan bersama dengan Afiq Syazwan untuk subjek Al-Syariah untuk membuat penceritaan akhir hanya dalam Road to Success SPM 2020 dari saya, Wani Carey. Jumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM. Good evening. My name is S.J. Miller, anak perempuan Subramaniam. I'm mother to Vishwanath, who is studying in SMK Datuk Undang Musa Al-Haj, Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. I would like to wish good luck to my son and all the students sitting for their SPM. Thank you. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Sarah Sarang Sami, ibu kepada Suraj Lelaki Sami Penuh dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Musa Al-Haj, Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Ingin mengucapkan selamat berjaya dan sukses kepada anak saya yang dalam menghadapi peperiksaan SPM. Beri tumpuan sepenuhnya dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan. Ibu yakin bahawa kamu boleh memperoleh kejayaan cemerlang dan mengharumkan nama sekolah.